Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 1. Okay, hari ini kita akan meneruskan mata pelajaran pendidikan seni visual kita. Okay, kita akan terus masuk tajuk 8 iaitu harmoni. Okay, pelajar boleh rujuk muka surat 87. Okay, tengok muka surat 87, tajuk 8 harmoni. Okay, pada tajuk ini, pelajar akan dapat mempelajari berkaitan dengan prinsip harmoni. Okay, prinsip harmoni, pelajar juga akan dapat mengeksplorasi dan mengaplikasikan prinsip harmoni dalam pendidikan seni visual. Okay, jadi buka buku teks. Okay, boleh rujuk buku teks. Kemudian boleh dengar penerangan daripada cikgu. Okay, dengar penerangan daripada cikgu. Kemudian nanti kita akan buat nota. Okay, saya akan terus masuk. Okay, kita tengok ada apa berkaitan dengan tajuk harmoni ini. Slide yang seterusnya. Okay, tahukah anda? Okay, kita baca dulu. Okay, tahukah anda? Tentu anda biasa melihat bunga matahari. Okey, tengok ni, bunga matahari. Okey, mengapakah bunga matahari ni kelihatan cantik? Okey, bentuk kelopak bunga matahari yang serupa dan tersusun kemas. Okey, ini. Tersusun kemas. Okey, dia ada beberapa layer dekat sini Okey, kemudian dia berselang-seli menggunakan gabungan warna kuning. Okey, dan warna hijau untuk daunnya. Ia menimbulkan kesan harmoni dan kelihatan cantik. Okey, jadi kesimpulannya harmoni ini merupakan tindak balas tampak di alam nyata dan juga karya seni visual. Tindak balas tampak. Okey, hari tu kita dah belajar jalinan. Tampak. Tampak tu maksudnya benda yang kita boleh lihat. Bila kita lihat pada alam nyata, sesuatu objek, benda itu kelihatan harmoni, cantik. Okay. Kalau karya seni visual, bila kita lukis, kita warna, dia nampak menarik. Jadi, kesepaduan antara unsur seni seperti warna, garisan, rupa jalinan, bentuk dan ruang mewujudkan kesan harmoni dalam sesuatu karya. Okey, jadi untuk nota yang seterusnya, awak akan mengetahui berkaitan dengan definisi, ciri-ciri dan fungsi harmoni. Okey, yang ini nanti tak payah salin. Okey, dengar saja penerangan saya untuk awak lebih faham. Seterusnya, definisi harmoni. Okey, apakah itu harmoni? Okey, harmoni adalah penyatuan objek. Okey, penyatuan objek. Elemen rekaan yang sama dalam sesebuah gubahan. Okey, gubahan tu maksudnya macam kita gubahan bunga dalam sesuatu kelompok. Kelompok tu tersusun, teratur dan bersesuaian. Okey, contoh. Dekat sini cikgu ada bagi contoh. Boleh tengok contoh ruang tamu. Okey, susunan set kerusi dan meja. Set kerusi dan meja. Okey, dapat mewujudkan prinsip harmoni pada objek. Okey, jadi unsur jalinan ataupun rupa yang sama iaitu contoh prinsip harmoni dalam elemen rekaan. Okey, contoh kat sini kan. Nak bagi awak jelas, kerusi. Awak tengok dia punya design sama. Okey, design kerusi tu sama. Okey, kenapa sofa tu berlainan? Okey, dekat sofa tu dia dah masuk kontra. Okey, tapi sekarang kita nak tengok susunan kerusi itu dan juga meja. Dia menampakkan keharmonian pada susun atur ruang tamu. Okey, kemudian gabungan unsur-unsur tersebut mewujudkan gubahan yang menyenangkan dari segi tampak iaitu perlihatan dan menimbulkan kesan keindahan, keselesaan dan keseimbangan. Okey, ini definisi. Maksudnya apa itu harmoni? Harmoni adalah sesuatu perkara, susun atur ataupun gubahan benda yang bila kita lihat dia nampak bersesuaian. Okey, bersesuaian. Harmoni Okey, kita tengok nota seterusnya. Okey, ciri-ciri. Ciri-ciri harmoni. Ciri-ciri harmoni ini terdapat pada apa? Okey, pertama pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, yang ini nanti awak salin, tak perlu lukis gambar. Gambar ni tak payah lukis. Okey, gambar tak payah lukis. Salin sahaja.
pernyataan ini. Buat dalam bentuk peta minda. Okey, bentuk peta minda macam yang cikgu buat sekarang. Okey, boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks kalau ciri-ciri harmoni muka surat 88. Okey, muka surat 88. Okey, kita tengok harmoni pada alam semula jadi. Okey, yang ini alam semula jadi bunga, fauna, flora. Ini haiwan, fauna. Okey, pada bunga, harmoni dari segi warna, bentuk dan jalinan. Okey, warna, bentuk dan jalinan. Tengok bunga, gubahan bunga yang sama coraknya, sama warnanya. Dia akan nampak harmoni. Kemudian harmoni dari segi penyatuan unsur seni. Okey, pada jalinan kepak rama-rama. Okey, nampak cantik harmoni. Okey, lagi satu objek buatan manusia. Okey, harmoni dalam bentuk dan warna bangunan. Okey, ini contoh masjid. Okey, kita dapat lihat dia punya harmoni daripada bentuk dan warna. Okey, kemudian prinsip harmoni dalam susunan perabot. Susunan perabot. Okey, kalau kita tak pandai menyusun pun nanti suasana rumah kita akan nampak sempit, tak kemas, tak cantik. Okey, sebab kita tak tahu prinsip harmoni ini. Kita kena tahu Okey, lagi harmoni pada karya seni visual. Okey, prinsip harmoni menerusi warna dalam rekaan grafik. Rekaan grafik tu contoh dia adalah majalah. Majalah. Dia punya cover depan tu. Cover depan majalah tu. Macam mana kita nak buat susun atur supaya nampak harmoni. Dan bila awak nampak majalah tu, awak rasa tertarik. Ataupun lagi satu, poster. Poster. Okey, kemudian yang seterusnya, prinsip harmoni dalam motif berulang. Berulang pada apa yang ni? Pada gambar ni tanglung. Okey, di pelajar Cina biasa nampak tanglung. Okey, harmoni pada segi corak dia. Okey, nanti boleh tengok gambar dekat buku teks. Okey, Okey, fungsi harmoni. Okey, fungsi harmoni yang wujud pada 3 perkara tadi. Okey, kita lihat yang ada dekat dalam buku teks ni sahaja dulu. Okey, yang pertama, gabungan seni kraft dan seni halus menunjukkan nilai estetik. Nilai estetik ni apa? Nilai estetik ni adalah sesuatu yang menarik minat orang. Mempunyai nilai yang menarik, estetik. Okey, kemudian yang kedua, seni tekad mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan menerusi motif, warna dan susunan gubahan. Okey, ni tengok gambar ni. Okey, kemudian yang ketiga, karya cetakan benang. Yang ini cetakan. Okey, dia buat cetakan, dia lukis, dia ukir, menerusi hal benda yang cuba ditunjukkan. Hal benda yang cuba ditunjukkan, benda yang berkaitan lah. Macam ni kalau awak tengok, benda ni semua berkaitan. Jadi dia harmoni. Ini fungsi. Fungsi pertama daripada gabungan seni kraft. Okey, seni tekad. Ini contoh yang ada dalam buku teks. Okey, seterusnya. Okey, teknik penghasilan. Okey, dalam teknik penghasilan ni, saya nak awak buat peta minda macam ni. Buat bulat, buat peta buih. Okey, pecahkan kepada 5. Ada 5 teknik penghasilan harmoni. Okey, yang pertama, ini susunan rupa. Susunan unsur rupa dan bentuk yang menghala pada satu arah. Boleh tengok contoh bergambar untuk lebih faham. Kemudian yang kedua, pengulangan motif yang sama. Tengok pada tekad ni. Pengulangan motif yang sama. Tengok pada contoh. Kemudian yang ketiga, harmoni pada penggunaan warna. Tengok pada karya lukisan ini. Warna tu harmoni, tak ada yang kontra. Okey, kemudian susunan rupa pada susunan rupa dalam keadaan seimbang. Ni rama-rama. Okey, susunan rupa yang seimbang. Jadi dia harmoni. Okey, kemudian poster, susunan huruf dalam reka bentuk poster mestilah sama. Supaya dia harmoni. Okey, tengok susunan dia mestilah sama. Okey, itu adalah harmoni. Senang cerita, harmoni ni adalah sesuatu yang saling melengkapi. Kalau dalam roda warna,
warna dia bersebelahan dalam roda warna. Jadi harmoni ni sama macam kita. Hidup mesti sejahtera. Mesti ada keharmonian. Barulah karya lukisan kita menarik, cantik dan hidup kita pun aman dan damai. Harmoni, saling lengkap, melengkapi. Okey, sampai sini saja. Okey, tak banyak. Okey, tajuk harmoni ni tak banyak. Ada 5 slide sahaja yang awak perlu salin. Saya akan sharekan kepada pelajar. Okey, saya akan sharekan kepada pelajar. Minggu ni pelajar perlu salin nota. Okey, saya akan berikan link kehadiran berserta dengan sedikit soalan untuk pelajar jawab. Okey, untuk membuktikan yang pelajar telah melihat video penerangan saya dan faham. Okey, jadi pelajar kena jawab sikit je dalam 5 soalan sahaja, mungkin dekat dalam Google Form. Bila isi kehadiran, pilih tarikh, pilih nama awak. Kemudian awak perlu jawab soalan. Okey, jawab soalan, kemudian baru submit. Okey, jadi saya akan tengoklah pelajar dia buat ke tidak, dia tengok ke tak video saya. Okey, kemudian nak jawab soalan tu, pelajar boleh rujuk buku teks. Tak perlu tergesa-gesa, tengok video saya dulu, kemudian next, jawab soalan, kemudian baru submit. Okey, saya harap pelajar dapat faham, jadi minggu depan kita boleh buat latihan. Okey, sampai situ saja. Pelajar semua dapat menjawab soalan yang saya berikan dan dapat faham dan dapat meneruskan sesi pembelajaran di rumah dengan selesa dan berdisiplinlah. Okay, siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Stay safe, stay at home. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi.